Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Iman. Kawan-kawan nak tahu tak? Zainab puteri Rasulullah telah dikurniakan dua cahaya mata iaitu Ali dan Umamah. Saya Fatimah. Info hari ini, Ummu Kalsum telah hidup bersama Uthman bin Affan selama 6 tahun. Saya Isyirah. Kawan-kawan mesti nak tahu kan anak-anak Nabi. Tapi tahu tak Zainab merupakan puteri pertama Rasulullah SAW dan Khadijah. Saya Salwa. Kawan-kawan nak tahu tak? Puteri Rasulullah yang kedua selepas Zainab adalah Ruqayyah. Saya Patricia. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Ruqayyah telah melahirkan anak lelaki bernama Abdullah di Madinah. Saya Asma. Kawan-kawan nak tahu tak? Fatimah telah diberi gelaran yang bersinar wajahnya oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tullabi. Naam. Kita berjumpa untuk sekian kalinya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah. Seperti mana biasa, kita akan meneruskan surah yang panjang yang masih lagi tidak habis-habis lagi, iaitu surah Ali Imran pada ayat 35 hingga 36. Are you ready semua? Yes. Kita nak tengok bacaan daripada adik-adik di studio ini. Siapa yang volunteer nak baca, angkat bahu. Okey, nampaknya Salwa sudah angkat bahu, dia seorang je macam ni. Orang lain selamba, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Alhamdulillah. Intisari ayat 35 dan 36 ini kita akan membicarakan tentang kisah kelahiran Maryam. Apa dia? Kisah kelahiran Maryam. Ya. Rupanya Ali Imran ini dia ada dua. Yang pertama disebut dalam ayat yang ke-33 pada ayat sebelum ini, wa ala Imran alal alamin. Allah pilih beberapa orang kat muka dunia ini, memerintah dunia, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Ali Imran. Ali Imran ni adalah bapa kepada Nabi Musa. Itu ayat yang ke-33. Tapi ayat yang ke-35 yang kita baca pada hari ini, Ali Imran ada seorang lagi, iaitu bapa kepada siapa kakak? Maryam. Ya, bapa kepada Maryam. Ya, okey. Dinamakan juga Imran. Itu sebab nama surah ni Ali Imran. Apa dia? Ali Imran. Ali Imran ni keluarga Imran. Keluarga Imran ni Imran tu sendiri, isteri dia yang dikatakan dinamakan Hinnah bin Faquz. Begitu juga Nabi Isa kemudiannya akan lahir. Tapi kita cerita dulu kelahiran tentang Maryam alaihi salam. Tullabi. Naam. Ya. Ketika mana Imran ini isteri dia hamil. Seperti mana yang Ustaz katakan tadi, isteri ini nama Hinnah binti Faquz. Siapa dia? Hinnah binti Faquz. Dikatakan dalam riwayat-riwayat begitulah. Ketika mana hamil, ketika itu Imran kata dan isterinya sendiri bercakap, dia kata, baiknya lah kalau aku nak bernazarkan anak yang akan lahir ni untuk apa? Berkhidmat di Baitul Maqdis. Untuk apa? Berkhidmat di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tempat suci, tempat orang yang banyak beribadah. Kadang-kadang perlukan perkhidmatan. Ada orang nakkan minuman, ada orang nakkan makanan. Maklumlah tempat ibadat macam tempat haji kan banyak manusia. Ketika mana banyak manusia perlukan banyak perkhidmatan. Menyusun kasut mungkin, menyapu sampah. Dan ketika itu
Awal-awal lagi dia kata, kalaulah baby ni lahir, maklumlah zaman tu tak ada ultrasound, tak tengok laki ke perempuan. Aku akan bernazar, betul-betul tak nak susahkan dia buat kerja rumah, buat kerja untuk Baitul Maqdis. Alhamdulillah. Tiba-tiba bila dia bernazar, nak menunjukkan kepada kita bahawa ibu ni, kalau dia nak menazarkan sesuatu, boleh sebenarnya, tetapi jangan bernazar benda-benda yang haram. Sebagai contoh, kalaulah anakku lahir, aku akan takik telinga dia. Sak kan, potong telinga dia. Itu tak payah ditunaikan walaupun namanya nazar. Tetapi menazar sesuatu benda yang baik, hukumnya boleh ke tak boleh? Boleh. Bukan sekadar boleh, wajib ditunaikan. Apa dia? Wajib ditunaikan. Tengok. Bila lahir-lahir, Allahu Akbar. Keluar pula anak perempuan. Sedikit ada perasaan kekecewaan di keluarga Imran. Sebab biasalah kita dah tahu perbezaan lelaki dengan perempuan. Mana lagi kuat? Laki ke perempuan? Laki. Itu sebab laki ni kuat biasanya melindungi. Perempuan tak berapa kuat dilindungi. Laki kuat banyak kerjanya, banyak tanggungjawabnya. Perempuan tak berapa kuat, kurang sikit. Jadinya tengok-tengok, alamak perempuan lah. Tapi disebabkan dia telah bernazar, Maryam tak nak melanggari nazarnya. Dan dia terus pasrah dengan anak perempuan. Allah menegur, walaisa dzakaru kal untha, laki dengan perempuan walaupun tidak sama, tetapi sebenarnya perempuan juga ada kelebihan dia tersendiri. Nak tahu cerita yang lanjut? Nak. Terus setia bersama kami, Tullabi. Dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, syukran, terima kasih. Arigatou gozaimasu, bokalimasin. Kerana masih setia bersama kami dan adik-adik dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Kita baru cerita tentang kelahiran Maryam. Tetapi setelah mana baby ni lahir, keluarga Imran ini dan ibunya menamakan bayi perempuan ini dan terus untuk melaksanakan nazarnya dan tidak mengingkari nazarnya dengan nama Maryam. Dengan nama apa? Maryam. Dan kebetulan keluarga Imran ini di kalangan bangsa Bani Israel adalah kaum yang dihormati. Kaum yang apa? Yang dihormati. Kaum yang dihormati di kalangan ulama Bani Israel lah. Bani Israel ini pun adalah satu nama kaum. Tapi kaum-kaum tu pula ada pula yang pemerintah, ada pula rakyat biasa. Tapi golongan keluarga Imran ini adalah golongan ulama. Golongan apa? Ulama. Pertamanya golongan ulama, dia berkhidmat, dia suka memberikan khidmat. Itu sebab adik-adik sebenarnya tugas tuan-tuan perempuan di rumah, tugas kita dekat dunia ini selain menyembah Allah, taat segala perintah Allah, adalah memberi khidmat. Yang dalam bahasa yang lebih saintifik kat dalam Islam ni disebut khalifah. Khalifah ni memberi khidmat, memberi pertolongan kepada orang, memakmurkan dunia ini. Macam mana nak makmur? Dengan memberi pertolongan dan menolong di antara satu sama lain. Maka golongan Imran ini dikenali sebagai untuk banyak mewakafkan keluarga dia untuk khidmat kepada Baitul Maqdis. Bagus. Tullabi. Tiba-tiba bukan sahaja bila zuriat ini lahir, dinamakan Maryam dan bernazar untuk berkhidmat, tetapi dia berdoa juga untuk jauh keturunan dia dan zuriat dia daripada terkena gangguan syaitan. Daripada apa? Syaitan. Daripada gangguan siapa? Syaitan. Itu sebab kalau kita ketika mana hamil, ketika mana mengandung, ibu-ibu sedang mengandung, elok mengamalkan doa-doa, ayat kursi, baca surah Yasin, baca surah Maryam. Ini adalah semua baik untuk mencegah daripada diganggu oleh syaitan. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebut kullu bani Adam yamussuhu syaitan yauma waladathu ummuh illa Maryam wa ibnuhu. Semua bayi-bayi yang lahir kat dunia ini akan digoda dan dikacau oleh syaitan ketika mana ibunya melahirkan, kecualilah Maryam dengan anak keturunannya. Berkat doa ibunya supaya syaitan tidak mengganggu. Oleh sebab itu, ketika mana proses bersama lagi suami isteri sebelum melahirkan anak, ketika itu diajarkan juga doa supaya gangguan syaitan tidak berlaku ketika mana bersama. Begitu juga ketika mana nak melahirkan anak, bacalah ini, ayo ma. Habis hospital tu dah lah penuh dengan darah, penuh dengan menjerit, tak ada zikrullah, tak ada orang sembahyang. Semakin banyaklah syaitan yang hendak mengganggu baby-baby yang comel itu. Oleh sebab itu, banyakkan bacaan-bacaan, termasuklah orang yang ziarah-ziarah hospital yang selepas mana tempat bersalin itu, untuk mengambil tips daripada keluarga Maryam yang penuh dengan barakah ini. Tullabi.
Kemudian kita tengok bagaimana pengajaran-pengajaran yang lain yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini. Pertama, jangan bezakan di antara anak lelaki dengan anak perempuan. Adik-adik, Ustaz nak tanya, suka tak dibeza-bezakan di antara, kau tengok adik lelaki, kau tengok abang kau ni apalah perempuan lembab apa semua. Suka tak dibeza-bezakan? Tak. Kita mempunyai kelebihan di antara satu sama lain. Tak ada beza. Laki ke, perempuan ke, beza dari sudut fizikal dalam fisiologi sahaja. Tetapi di sisi Allah yang membezakan kita hanyalah takwa. Hanyalah apa? Takwa. Oleh sebab tu laki ke perempuan, janganlah kita berperangai seperti mana jahiliah. Bila anak perempuan dianggap sial, ditanam hidup-hidup, tidak memberikan manfaat, tak boleh berperang kononnya. Sedangkan perempuanlah yang melahirkan zuriat keturunan manusia yang kat dunia ini, boleh menolong, berkhidmat untuk suami-suami, membesarkan anak, menggegarkan dunia, membantu suami yang hebat di lapangan kerja dan sebagainya. Oleh sebab tu tiada sway, tiada sial kepada mana-mana lelaki ataupun perempuan, melainkan tiada beza di antara kita, melainkan takwa kepada siapa? Allah. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian walaupun ada kalanya kita merancang seperti mana Maryam dan keluarga Imran tadi, dia nak anak perempuan. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah juga merancang, tetapi perancangan siapa lebih baik? Allah. Perancangan Allah. Allah mempunyai hikmah-hikmah tertentu. Ada kalanya kita nampak, ada kalanya kita tidak nampak. Maka semua ini menunjukkan satu lagi perkara yang besar. Kita diajar untuk membuat ataupun bernazar perkara-perkara yang baik. Cuba kita tengok, kadang-kadang seseorang tu bila nak berwasiat kepada anak dia, nak bernazar, kadang-kadang dia fikir tentang makan dia, ada rumah ke tiada rumah, ada kerja ke tak ada kerja. Tapi tabiat orang-orang yang soleh, seperti mana ulama Bani Israel yang dikepalai oleh keluarga Imran, dia sentiasa mengajar kita supaya jangan fikir benda-benda itu semua. Makan, minum, tempat tinggal, semua dia orang pandai uruskan sendiri. Tapi yang mereka selalu terlepas pandang adalah bagaimana khidmat mereka kepada masyarakat. Bagaimana agama mereka. Bagaimana keturunan mereka diganggu oleh jin dan syaitan ataupun tidak. Inilah perkara-perkara utama yang umat sekarang banyak terlepas pandang. Jadikan keluarga Imran, jadikan Maryam sebagai idola. Dan daripada semenjak kecil dia lahir sehinggalah besar, yang kita akan sambung ceritanya pada episod-episod yang akan datang. InsyaAllah. Tullabi. Naam. Terus setia bersama kami. Kita dengar pesan atuk selepas ini. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ayuhlah hayati hikmah kalam. Kawan-kawan dan adik-adik semua, tahu tak tiap-tiap anak cucu Adam yang dilahirkan disuntik oleh syaitan pada waktu kelahirannya. Kecuali Maryam dan puteranya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betul tak, Atuk? Ya, memang betul. Pandai cucu-cucu Atuk. Memang. Sebenarnya setiap bayi yang dilahirkan, ada dia menangis tak? Ada. Itu menunjukkan tangisan bayi itu disentuh oleh syaitan. Sebab Nabi pun kata dalam hadis lain, Nabi kata apa? Qala Rasul, siyahul maulud naz'atun minasyaitan. Tangisan bayi yang baru lahir itu menunjukkan sentuhan syaitan. Alhamdulillah. Jadi daripada apa yang ditahu Ustaz Zamri tadi, Atuk sebut sini tentang nazar. Betul tak? Betul. Ya. Nazar artinya bila sebut nazar, bila mana kita bernazar, mestilah kita kena tunaikan. Apa arti bernazar? Bernazar artinya kita buat benda-benda yang tidak wajib. Benda tidak wajib. Dia kata saya kalau begini, kalau saya pas periksa, kalau saya dapat keputusan baik, saya nak puasa sehari. Itu nama dia? Nazar. Maka puasa itu hukumnya wajib. Wajib kita buat. Maka sebab itu ulama-ulama kata, kalau kita nak bernazar, tidak boleh kita bernazar benda yang wajib. Tapi ada orang tak faham. Dia kata, saya kalau pas periksa, saya nak pergi sembahyang Jumaat. Boleh tak? Tak. Sebab Jumaat memang ada wajib pun. Tak bernazar pun dia jadi wajib. Maka sebab tu ulama kata kalau kita nak bernazar benda-benda yang sunat. Okey, kalau begitu, baik. Kita katakanlah ada setengah orang dia bernazar kalau begini. Saya nak bawa pisang ke masjid. Lepas tu hari ni cucu tu nampak tak di masjid hari Jumaat ada apa? Pisang je. Tak ada benda lain. Tak kiralah pisang ke apa pun. Bila kita bernazar, mesti kita
Tunaikan. Kalau tak tunai, salah tak? Salah. Baik, satu. Dan yang kedua, Atuk nak pesan cucu-cucu Atuk. Sama ada yang dalam studio, yang luar sana. Ingat, bila mana kita nak bernazar, yang pertama sekali, kita boleh bernazar benda-benda yang sunat. Ingat ya, benda yang sunat. Jangan nazar benda yang wajib. Jangan pula orang kata, oh saya kalau gini-gini, tahun ni saya nak puasa Ramadan. Boleh tak? Tak. Pasal apa? Puasa Ramadan itu hukumnya? Wajib. Mana boleh kita bernazar benda yang wajib? Tak boleh kita bernazar benda yang sunat. Macam nak puasa, macam kita nak iktikaf, itu mana betul boleh. Okey, satu ya. Yang kedua, ingat Atuk. Pesan Atuk, bila kita nak bernazar, jangan kita bernazar benda-benda yang menyusahkan kita. Atuk nak cerita ke cucu Atuk ya. Pernah sekali masa Atuk pergi Mekah, ya. Ada seorang kawan Atuk. Yang dalam rombongan Atuk ni, ada seorang lelaki, sampai di Mekah, dia kata apa? Dia kata, Atuk, kata dia, saya bernazar. Bernazar apa? Kalau saya naik pangkat, saya nak masuk Gua Hira. Dia bernazar. Lepas tu, dia dah naik pangkat. Dia pergi Mekah cakap, Atuk, saya nak tunai nazar. Apa dia? Nak masuk Gua Hira. Atuk tanya dia, masa awak bernazar, awak tahu tak Gua Hira tu di mana? Dia kata, tak tahulah ni, yang nazar ni. Gua Hira cu Atuk ya. No, atas bukit tu. Di puncak bukit, puncak Jabal Nur. Di situ letaknya Gua Hira. Tapi dia menazar nak masuk Gua Hira. Cucu Atuk tahu tak, nak naik bukit tu, naik masuk Gua Hira tu, 2 jam naik jalan kaki. 2 jam naik nak sampai. Turun berapa lama? Silap-silap 2 minit aja, debuk itu. Ya. Tapi masa kenapa ya pergi menazar nak masuk Gua Hira? Senang ke payah naik tu? Senang ke payah? Habis dah bernazar, kena tunai juga. Maka sebab tu Atuk kata, bila kita nak bernazar benda yang tidak menyusahkan kita. Baik, cucu-cucu Atuk cerita ya. Ada seorang kawan Atuk, dia bernazar. Dia kata, saya banyak cari kerja, tak dapat. Dia bernazar, kalau saya dapat kerja, saya nak pergi semayang Jumaat Masjid Negara 3 minggu berturut-turut. Oh, dia nazar. Di mana masjid? Negara. 3 minggu berturut-turut. Tu nazar tu. Tiba-tiba dia dapat kerja, dia kena posting ke Ipoh. Posting mana? Kena kerja di mana? Ipoh. Dia nazar apa? Di mana? Dia kerja di mana? Ipoh. Macam mana buat? Dia tanya Atuk kata kena baliklah. Setiap jemaat kena balik Kuala Lumpur, pergi Masjid Negara mayang. Sebab itu nazar awak. Maka sebab itulah Atuk pesan, kalau tidak bernazar, jangan menyusahkan kita. Kita kata kita nak jemaat boleh tak? Jemaat mana boleh kan? Wajib. Kita niat, saya kalau gini-gini, saya nak iktikaf. Dia tak cakap masjid mana. Dia tak cakap di mana. Dia tak cakap bila. Maka bila tertunai nazar dia, maka dia masuklah mana-mana masjid. Masuk sekejap, ya Allah Tuhanku, aku tunaikan nazar aku. Duduk 2 minit, 1 minit, balik. Pas. Mudah tak? Mudah. Maka sebab itu, dalam hal nazar, 2 perkara Atuk pesan ya. Yang pertama, bila kita bernazar, mesti dan wajib kita tunaikan. Yang kedua, bila kita tak bernazar, ingat, bernazar benda-benda yang tidak menyusahkan kita. Iaitu, yang pertama puasa, yang kedua, iktikaf dalam masjid. Tapi janganlah pula pisah macam di masjid tu. Dia habis dia buncit perut makan pisang. Maka kalau boleh ke kalau kita nazar puasa 1 hari je? Jangan sebut, kalau boleh jangan sebut. Atuk tadi kan, saya kalau gini-gini saya nak puasa. Dia tak kata puasa berapa hari, dia tak kata puasa bila, maka dia boleh puasa bila-bila, 1 hari ke, dia nak buat 2 hari ke. Tapi dia kata, saya kalau gini-gini saya nak puasa sehari. Boleh. Dia kata puasa berapa hari? Sehari. Dia tak kata bila. Bila tiba-tiba tertunai hajat kita, maka kita pun puasalah 1 hari. Itu menunaikan nazar. Okey, kalau begitu ingat cucu Atuk ya. Nazar memang digalakkan, ya. Tapi janganlah pula benda yang wajib pun tak buat, tiba-tiba yang sunat kita nak buat. Maka sebab tu bila mana kita nak menazar, biarlah yang wajib kita dah buat, semayang kita dah buat, puasa kita dah buat, zakat kita dah bayar, baru kita bernazar. InsyaAllah mudah-mudahan nazar kita Allah terima dan tertunailah nazar kita. InsyaAllah mudah-mudahan ingat pesan Datuk. Hingga bertemu lagi di siaran akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Hingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.